Assalamualaikum, saya Samsuri. Dan hari ini kita ada isu baru di mana ada cadangan penunggang motosikal remaja hanya boleh menggunakan motosikal 70cc. Okey, nombor satu, saya sokong. Okey, nombor dua, motosikal 70cc dah tak ada dah. C70 tu dah tak ada dah. Kita ada EX5 110cc, kita ada Modena Skris 110cc. So, mungkin apa yang dimasukkan ialah kadar pengeluaran kos kuda oleh kenderaan itu perlu dikawal. So, pada pendapat saya ini memang perlu kerana kematian di kalangan pengguna motosikal remaja masih terlampau tinggi dan secara keseluruhan kematian daripada golongan pengguna motosikal juga sangat tinggi di Asia untuk Malaysia, ya. So, kita perlu berbuat sesuatu. Takkan kita nak biarkan saja. Memang akan ada yang ramai yang bising lah, kata itulah inilah, tapi bila dia orang bising pun, sekiranya kadar kematian itu tetap tinggi, takkan kita nak duduk saja je kan. So something must be done. Now, dulu kita ada juga cadangan yang mengatakan bahawa semua motosikal ni hanya boleh, dia nak capkan kelajuan dia. Itu kerja bodoh lah saya cakap. Okey, sebab orang yang tak pernah bawa motor je yang cakap macam tu. Tapi dia kata kat saya personally, dia pernah bawa motor masa dia sekolah. Apa bangang punya orang lah kan. Cerita zaman perang Jepun nak cerita sekarang. Tapi bila kita kata remaja hanya boleh menunggang motosikal dengan kapasiti rendah ataupun kuasa kuda yang rendah, ini juga bermakna kita kena pastikan jalan raya mana yang mereka boleh gunakan, ya. Contohnya zaman sekarang ni, semua jenis motosikal, tak kira enjin kau sebesar Hummer pun boleh naik highway. Ini masalah sedikit lah. Bukannya kita tak nak bagi diorang masuk highway ke apa ke, bukan. Ada sebab utama dia. Okey, dalam bahasa Mak Saleh, disparity of speed, perbezaan antara kelajuan dua kenderaan itu memang menjadi salah satu punca utama kemalangan. Sekiranya ada kenderaan terlampau perlahan dan kenderaan-kenderaan lain terlampau laju, ini memang akan mengundang bencana lah. So, untuk motosikal yang kecil yang mempunyai kelajuan yang dibataskan, memang tidak boleh masuk ke lebuh raya. Now, bila kita cerita pasal lebuh raya, orang Malaysia akan fikir lebuh raya plus lah, sebab tol dan highway-highway lain yang bertol. Sebenarnya bukan, ya. Highway ni bermaksud jalan-jalan yang besar di mana cruising speed kenderaan di sana itu tinggi. Saya bagi contoh lah, jalan Kuala Lumpur, Sungai Besi, Seremban, ya. Kalau awak lihat sendiri, kalau jalan tu tengah kosong, contohnya lepas maghrib, okey, ataupun dalam pukul 10 malam, kelajuan malar kenderaan di situ melebihi 100 km sejam. Walaupun jalan raya itu mempunyai kelajuan maksima yang dibenarkan 90 km sejam. Okey, kita boleh cakap secara teorinya, okey, kalau motor ni boleh jalan 90 km sejam, baguslah dekat situ. Itu secara teori. Itu adalah apa benda yang dikatakan oleh mereka-mereka yang tak pernah keluar daripada rumah. Untuk kita yang menunggang motosikal dan memang kita selalu guna jalan-jalan macam ni, kita tahu kalau motosikal kita hanya 90 km sejam, kita duduk paling tepi pun belum tentu selamat. Sebabnya kita ada sempang-simpang yang besar. So kenderaan tu bila nak masuk sempang, dia nak pancung masuk sempang tu, kelajuan mereka garanti lebih daripada 90 km sejam. Dan motosikal adalah satu objek yang kecil di atas jalan yang luas. Jadi benda-benda macam ni kan, saya cakap terus terang lah, kajian telah diadakan, telah dibuat, dilakukan, tetapi di-ignore, diabaikan, kerana ia akan mengambil kos yang sangat besar untuk mengubah infrastruktur yang ada, dan juga ia memerlukan seorang pemimpin yang bertelur besar untuk mengubah undang-undang. Now sekarang ni dalam Malaysia kita pun tahu, kalau menteri ni nak ubah undang-undang, dan undang-undang ni rakyat semua tak suka, maaf, salah cakap, pengundi tak suka, dia orang takkan buat. Biarlah berapa ramai orang mati pun, dia takkan buat. Ini normal. Okey, kita pun boleh tengok bila menteri jatuh sebab terlanggar lubang, agensi kerajaan cepat minta maaf. Bila kita ni jatuh sebab lubang, ni mesti awak buat laju ni. Sebab tu lah orang marah. Sebab tu orang marah. Dan saya pun tak boleh nak marah ke agensi yang tampal lubang saja. Saya rasa Abang Lando kita pun setuju. Kita tampal lubang macam mana pun, selagi kenderaan-kenderaan overweight bawa laju wujud, kita tampal jalan raya tu guna vibranium pun, dia akan berlubang. Awak boleh tengok sendiri di kawasan-kawasan pelabuhan, Port Kelang contohnya, Pulau Indah contohnya. Awak tampal lah jalan macam mana pun,
Kalau lori trailer tu dia lari 100 km sejam, dia brake mengejut, dia corner macam orang gila, tak ada jalan yang boleh tahan apa tu kenderaan-kenderaan bila digunakan secara macam tu. So ini berbalik semula pada motosikal ni. Kalau nak betul-betul hendak mengawal remaja dengan mengekang mereka dari menaiki motosikal-motosikal besar, memang boleh pun. Sebenarnya lesen motosikal kita ni pun memang unik. Kita ada B2 dan B full. Itu yang normalnya. Okey. B2 maknanya 250cc dan ke bawah. B full lah 251 ke atas. Ke 250 ke atas, 249 ke bawah tadi. Tak apalah. So kat Malaysia anda boleh straight ambil terus B full. Dan kita belajar bawa motor besar di sekolah memandu. Belajar. So sepatutnya memang kena ada orang panggil itu, apa itu, macam level dululah. Lu ambil itu motor kecil dulu, baru lu ambil motor besar. Lu pakai itu motor kecil 2 tahun, you baru ambil motor besar lah. Tapi nanti ada lah, nanti orang cucuk kan, orang-orang besar cucuk, apalah inilah itulah. Kita buat undang-undang untuk rakyat, bukan untuk VIP. Dan VIP ni pun, diorang ni pun kadang-kadang kaya bukan sebab diorang bijak. Kan? So tu peluang lah. Kalau kerajaan betul-betul nak selamatkan nyawa rakyat, duduk betul-betul, bincang dengan ramai pakar-pakar, dengar cakap mereka, dan pihak menteri, please have the balls nak tukar undang-undang supaya janganlah kita, orang kata apa ni, terperuk, tak boleh ke mana sebab nak gunakan undang. Atau tak, undang-undang pengangkutan jalan raya kita ni masih lagi kebanyakan yang direka untuk kenderaan-kenderaan era 70-an dengan 80-an. Kita dah nak pergi ke elektrik dah tau. Undang-undang kita sangat lembab nak bertukar. Aduh, kesian. Itu saja daripada saya, Aziz Samsuri. Assalamualaikum. Jangan lupa subscribe channel kami dan tekan butang loceng supaya anda tahu bila video baru kami akan muncul.